Terima kasih kepada pengurusi majlis Cik Aida. Assalamualaikum kepada semua penonton di Zoom dan juga Facebook Live Canwork. Apa khabar semua yang mengikuti program pada Baik, pagi ini? Alhamdulillah ya. Kita ada sesi sihat bersama Canwork dengan berkebun pertama kali di Zoom Canwork. Dan penonton semua boleh type di ruangan komen dari mana anda berada mengikuti Zoom meeting ini juga, dan jangan lupa share link Facebook Live kita dengan sahabat-sahabat yang lain di luar sana. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita sangat bertuah. Ya, kita ada ramai ya, yang mengikuti di Zoom meeting dan juga di Facebook Live. Hari ini kita didatangkan dengan dua orang panel yang sangat pakar. Yang pertamanya Dr. Mariam Omadun dan yang keduanya Dr. Nurila Sulaiman. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Pertama sekali, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan berkenalan dahulu dalam pusingan yang pertama. Apa khabar Dr. Mariam? Mariam boleh dengar? Kita test sikit mic Dr. Mariam dulu ya. Okey, proses saja. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Canwork kerana sudah menjemput saya. Saya sekarang ni sebenarnya dah besar, dah sampai peringkat betul-betul masuk kebun dah. Memang Okey. tidak terlibat sangat lagi dalam kerja-kerja profesional. Tapi saya enjoy sangat. Itu saja. Okey, untuk pengetahuan penonton ya, pada Zoom meeting pagi ini, Dr. Mariam ni bukan calon-calon orang ya. Dia merupakan seorang pemegang PhD dalam bidang psikologi daripada UIA yang menjawat sebagai pakar perunding sejak tahun 1998 di Access Counselling, dan beliau juga seorang penulis buku tentang tajuk anxiety dan depression. Tahniah tu ucapkan ya kepada Dr. Mariam. Nama buku tu buku apa ya Dr.? Boleh beli kat Ini mana tu? buku tentang kebanyakannya tentang women in crisis yang datang jumpa saya dan saya compilekan menjadi sebuah buku untuk Tak bagus. So, selain daripada Dr. Mariam akan mengupas tentang psikologi dengan berkebun, Dr. Mariam juga mempunyai rumah dengan halaman yang sangat indah di Siem River. Tadi dia dikongsikan. Jadi insyaAllah nanti Dr. Mariam akan kongsikan. Kita beralih pula kepada Dr. Nurila Sulaiman. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cantik background Doktor pagi ni. Ada kebun yang Alhamdulillah. cantik di belakang sana. Masih segar ya Doktor. Tadi dengar bunyi ayam berkokok dah diam dah tu. Itulah tu. Okay, Dr. Nurila pagi ni selain daripada berada di kebunnya ya. Dr. Nurila merupakan seorang pesara pensyarah dari Fakulti Sains dan Teknologi UKM dalam bidang kekhususan pemeliharaan alam sekitar yang pernah ditemu ramah oleh syarikat antarabangsa ya, untuk topik butterfly katanya tadi. Dan Dr. Nurila mempunyai hobi yang sangat menarik ya, penonton sekalian, iaitu beliau mempunyai hobi berkebun di rumahnya di Bukit Mahkota. Kata Dr. Nurila, beliau merasa gembira, tenang dan bahagia apabila membelai-belai pohon-pohon di halaman rumahnya. Betul ke Dr. Nurila? Ya, betul. Okey, Hobi. hobi ya. Dah berapa lama tu hobi tu? Nampak Saya pokok dah memang besar tu. saya memang suka berkebun dan membela lah. Dulu bela kucing lah selalunya ya. Dan sekarang ni pun saya ada bela ayam jantan yang nak dengarkan kokoknya aja. Betinanya tak ada sebab nanti kalau tak betina dia patuk-patuk macam tu kan. Bulunya tercabut. So memang daripada dulu lah. Memang saya minat je. Saya duduk rumah ni pun lebih kurang dah 20 tahun lebih. So saya tanam sikit-sikit lah. Tu, dan landscape-nya tak ada landscape lah. Mana ada tanah lapang, saya tanam. Mana ada tanah lapang, saya berkenan tanam. Saya pun suka jumpa kalau buah-buah nadir tu kan. Macam buah sentul, buah binjai. Hari tu buah nam-nam, saya suka semai. Oh, Saya susah tak ada nak tanam cari kat situ tu. lah. Saya bagi jiran-jiran yang ada kebun kat belakang tu ke. Ataupun sebab balik kampung bagi. Memang sukalah saya fikirkan untuk generasi akan datang lah. Nanti diorang tak kenal pula kan. Alhamdulillah. Jadi ya, penonton sekalian, ada satu pantun yang saya ingin kongsikan.
Marilah Oh, kita menanam padi. Padi ditanam di dalam ladang. Pada tanah kita berbudi, hasilnya tidak pernah berkurang. Hari ini kita tak nanam padi lah ya. Kita nak dengar apa juga perkongsian ya daripada Dr. Mariam. Dah dengar ada minyak ayam pokok. Sebagai petanda permulaan Zoom meeting perkongsian daripada dua orang pakar. Jadi untuk sesi yang pertama kita persilakan Dr. Mariam Omadin untuk memberikan perkongsian beliau. Silakan Dr. Assalamualaikum. Saya akan cuba ambil masa dalam 10 minit saja, just a quick ni tentang PowerPoint tu supaya kita boleh banyak berbincang. Okay, proses terapi pesakit kanser. Macam saya kata, bergantung pada personality. Ada orang yang bila dia dalam keadaan susah, sakit, dia lebih suka bersama orang lain, memerlukan orang lain untuk gembirakan dia. Tapi bukan semua. Ada juga orang apabila dia keadaan susah atau sakit, dia lebih suka bersendirian. Jadi terapi yang saya nak tunjuk ni lebih kepada orang yang lebih suka bersendirian ya. Terapi berkebun ni. Selain berkebun boleh juga buat perkara-perkara lain seperti pertanian dan semua ya. Okey, berkebun sebagai terapi. Boleh kita next? Yang next PowerPoint tu. Jadi selain daripada aktiviti yang biasa kita buat, keranian, sosial dan kebajikan yang di persatuan buat, salah satu perkara yang boleh digalakkan ialah kemahiran membuat sesuatu yang baru ataupun memang dah jadi hobi iaitu berkebun. Okay, next. Now nak terus pergi pada pemilihan terapi bergantung pada individu. Kalau kita yang suka bersama orang lain mungkin kurang sikit sesuai untuk berkebun, lebih banyak perlu bergaul, berpersatuan dan semua. Itu juga terapi sebenarnya, ataupun rapat yang boleh kita gantung pun juga terapi Tapi kalau orang suka terapi secara solo, salah satu ialah cara saya belajar ke melukis ke menulis lah berkebun sebab bagus sangat sebab dia melibatkan terapi fizikal juga. Okay, next. Boleh teruskan? Kalau saya terus pergi pada terapi terapi untuk pesakit ni, pakar awalnya apabila kita dapat tahu tu salah satu benda yang akan berlaku ialah penafian. Kalau dalam penafian ni kita belum ready lagi physically, kita belum ready untuk apa-apa terapi, tapi lebih banyak kepada dapat meluahkan emosi pada orang lain. Dan kalau dalam persatuan tu apa yang diperlukan adalah mendengar dan menerima saja apa yang sedang dialami oleh pesakit itu. Belum sesuai untuk berkebun. Okay, kita terus pergi. Next. Okey, terapi diperlukan dalam kanser ni khususnya apabila sudah peringkat post kemo. Sebab post kemo tu badan kita sedang melawan kemo, efek kemo kepada badan itu, mereka menjadi penat dan lesu. Dan pada saya ketika ini terapi kerohanian bagus, tetapi salah satu yang sangat baik yang terbukti ialah terapi bentuk senaman tai chi dan yoga. Sebab tai chi dan yoga ni terutama sekali yoga sebenarnya. Tapi banyak orang tak lalu saya suka jadi buat terapi yoga di mana kita tarik nafas sepanjang-panjang yang boleh dan kita tahan nafas tu selama yang boleh. Kalau boleh sampai 10, kira 10 sampai kira 20. Ini sangat baik. Dan sambil itu kita stretch lah badan-badan kita daripada muscle-muscle kita daripada kepala hingga ke kaki. Okey. Boleh demonstrate ni kalau ada masa nanti kemudian Okey, teruskan. Okey, kalau seorang tu rasa nak memilih untuk berkebun, permulaannya memang elok buat
secara solo ikut keupayaan tenaga masing-masing dan masa masing-masing. Mungkin boleh buat cara kecil-kecilan dalam polybag dulu ke, dalam pot dulu ke, pasu bunga dan seterusnya. Kemudian bagusnya kita dapat melihat hasil kajian kita jangka panjang. Misalnya kalau kita tak nak buat landscape, akhirnya kita akan dapat melihat tutup titik peluh kita. Dan terapi ni ialah terapi terapeutik. Kita tak marah, kita tak give up, mengajar kita supaya persistent, dan juga mengajar juga kita peluang untuk jadi kreatif. Kadang-kadang tiba-tiba kita dapat formula baru pula, air beras pula. Orang tak buat pengguna air beras, kita tiba-tiba dapat air beras, air ikan misalnya untuk jadi baja dan seterusnya. Okey, seterusnya. Saya nak pergi pada satu terapi, kalau boleh ada video kamera dekat saya bagus masa ni. Okey, sebelum ni Gestalt. Terapi Gestalt ni ialah satu terapi yang sangat bagus untuk orang dalam keadaan stres. Dia menggunakan konsep semula jadi. Salah satu ialah dia menjelajah. Dia akan pergi round, bercakap-cakap dengan pokok dan melihat pokok, menyentuh pokok. Tapi ada satu yang saya nak tunjuk kat sini, yang saya tak tahu kalau ada kamera lagi baik, saya ada bawa bunga satu ni, ialah dia berkomunikasi dengan objek semula jadi tu. Boleh kamera tak dekat saya? Ada cara tak? Doktor just angkat that flower tu dekat depan doktor. Ni dah angkat bunga. Ya, kita nampak bunga tu doktor. Boleh Boleh nampak Okey, boleh nampak gambar saya tak? Boleh. Okey. Tak apa, saya tak nampak pun tak apa. Okey, saya buat Dr. Mariam, itu bunga apa? Bunga meluk? Bunga apa? Ini contoh lah, tapi paling baik kita ambil bunga-bunga yang kita jumpa dekat tepi jalan yang kita rasa tertarik, atau kita dekat taman yang tertarik. Bunga tu, pokok tu atau dahan tu atau daun tu mesti yang kita rasa dekat dengan kita. Tak kisahlah daun pandan ke, tak kisahlah lili yang hijau ke, tapi kita rasa tertarik nak petik dan nak pegang bunga itu. Itu yang penting. Lepas tu Can you repeat ini terapi Gestalt? Yes, terapi Gestalt ni dia panggil reality therapy. Dia mengajar kita untuk berkomunikasi dengan nature sebagai satu cara, bukan dengan orang. Dan kita mendekati diri kita dengan nature. Kalau kita menanam, biasanya saya rasa banyak orang menanam tak perasan dia buat guna terapi tu. Misalnya dia bercakap dengan pokok-pokok. Hai pokok, penatnya aku jurus. Kenapalah kau tak juga hidup. Itu semua terapi. Sounds good. Tapi kalau terapi Gestalt, dia tidak cakap dengan pokok dah. Dia bayangkan pokok yang dia cakap ni lah orang yang dia kehilangan misalnya. Macam saya misalnya, saya takut juga nak buat untuk contoh dengan suami saya sebab saya baru kehilangan. Tapi contoh dia, saya tengok bunga kering ni, saya akan cakap, saya tak boleh buat lah. Saya rasa kalau saya buat saya akan menangis. Tapi saya bagi contoh lain lah. Kalau kita tengok pokok tu, kita minat pokok tu, kita cakap dengan pokok tu. Kita panggil pokok tu diri kita. Misalnya kalau saya kata, hai Mariam, dulu kau bukan main segar-begar. Kenapa pula sekarang ni kau kekeringan? Atau, hai Mariam, dulu kau selalu bersama dengan orang lain. Tapi kenapa pula sekarang ni kau bersendirian? Itu kita cakap. Ataupun kita sebut nama seseorang yang kita marah tu, kita gunalah apa-apa alat, kita kata, puas aku berjasa dengan kamu tau, Mat. Tapi ini kebalasan kau dekat aku. Jadi kita bercakap dengan pokok ni sebenarnya adalah banyak orang tradisional dah buat. Tapi dia tak perasan lah itu terapi. Orang yang berkebun buat. Tapi dalam Gestalt kena guided, tak boleh buat seorang. Sebab kalau dia dalam keadaan, kalau dia meluahkan emosi dia yang dia dah simpan terlalu lama,
Misalnya dia pernah kena dera masa kecil. Tiba-tiba dia nak bawa tu kepada hari ni nak cakap dengan ibu dia yang dah meninggal di kubur. Itu bahaya sikit. Misalnya dia akan cakap, abang, bapak, mak, kenapa mak buat saya macam ni? Seksa mak, seksa saya, mak sakit. Jadi itu akan pergi emosi yang lebih tinggi. Tapi memang kena guided. Sebab kalau kita tak guide, dia terlalu cepat pergi kepada emosi yang seperti emosi dia semasa kecil. Jadi berbahaya. Kita tak tahu what will happen. Dia tak boleh kontrol diri dia. Jadi kita kena beransur-ansur. Mula dengan cakap pada pokok, seolah-olah pokok tu kawan baik dulu. Kawan yang rapat dengan kita dulu. Jadi tak ada emosi banyak sangat. Tapi kalau kita boleh guna bercakap dengan ibu, bercakap dengan ayah, bercakap dengan suami, boleh. Ya, bercakap orang yang kita rindu, kita boleh. Hi Jane, aku ni daripada dulu sampai sekarang tak pernah lupa ke kamu. Tapi aku tak pastilah kamu ni masih ingat kat aku. Itu gestak. Rasa saya dah dan kesannya kalau kita rindu, kita stres, kita marah, kita boleh luahkan kemarahan kita tu seolah-olah direct daripada orang tu, tapi orang itu tidak ada di situ. Jadi lepas tu kita lega. Ya, sebab kita nak cerita dengan orang akan buat penilaian kita negatif lah kan. Jadi banyak orang yang ada banyak emosi negatif, terpaksa simpan sebab dia rasa salah untuk meluahkan emosi negatif. Ada orang kata aku ni teruk sangat. Ya? Terutama pada orang yang signifikan lah, macam ibu, bapa, suami, isteri dan seterusnya. Saya rasa dah jelas satu kod. Jadi menjelajahi alam semula jadi, menyentuh objek semula jadi pun saya dah sebut. Dan berkomunikasi secara aktif, secara direct dengan semula jadi. Itu saya rasa itu saja. Mungkin saya pergi pada penutup. Biar dulu tak payah pergi pada penutup. Okey, terima kasih pada Dr. Mariam. Betul lah ya cakap orang selama ni kita pernah dengar kan satu lagu tu dikata tanya sama pokok apa sebab goyang. Nanti pokok tu pula yang jawab, tiba-tiba kita yang terperanjat di pokok tu ya Dr. Mariam. Rupanya ada satu teknik terapi namanya Gestalt yang saya baru belajar, saya baru tahu hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mariam. Saya tak pasti penonton pernah dengar ataupun tidak. Rupanya betul lah ya, orang kata bila bercakap dengan pokok tu akan hidup, sebenarnya dia akan mula berjawab nanti satu hari untuk kita sebenarnya mendapat satu semangat yang baru, merupakan satu rawatan juga kepada diri kita dari segi mental dan juga rohani. Seolah-olah orang yang kita rapat, orang yang kita rindu, yang kita rasa dekat, dan kita boleh anggap pokok tu sebagai diri kita sendiri juga ya, untuk kita meluahkan apa yang terpendam dalam diri kita. So pokok ni dia tak akan membawang dekat orang lain. Betul tak doktor? Tepat sekali rumusan doktor. Dan dia akan buat judgement, betul tak? Dia akan bagi jawapan. Ini yang goncang, betul tak doktor? Okay. Betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Maria. Kita akan kembali kepada Dr. Maria sebentar lagi. Sebelum itu kita akan berikan laluan kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Norella Sulaiman. Silakan doktor. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya sebenarnya adalah survivor kanser payudara. Saya saya dapat kesan pada tahun 2019 bulan Mac. Bulan April saya buat pembuangan payudara, dan selepas tu saya menjalanilah proses kemoterapi, radioterapi, Herceptin. Saya rasa memang tak ada orang yang katakan fasa tu fasa yang menggembirakan lah ya. So saya sebab rumah saya ni memang lamanya saya dah tanam banyak-banyak pokok. Jadi masa saya dalam kemo tu saya pergi jugalah tengok-tengok pokok saya, siram-siram bunga. Walaupun macam tak larat tu kan. Sebab saya rasa macam Dr. Mariam cakap ni, kita nak somebody to talk to kan. Jadi
Saya pergilah juga tengok-tengok pokok saya apa semua, tapi tak ada tanah yang baru lagi, tengok apa yang sedia ada je. Itu yang saya rasa masa fasa yang sangat, saya rasa yang agak terseksa lah juga rasa ya, rasa hilang tenaga, tak kuat sangat. So saya berkebun ni sebenarnya memang minat saya daripada dulu. Saya kalau belum bersara pun memang saya dah berkebun dah. Saya masa saya apa tu, masa saya duduk di masa saya study, masa duduk kat flat dulu pun saya tanam dalam pasu. Saya tanam sikit cili api lah, sebab saya ni sepadan di Sembilan Melaka. Cili api tu macam tak boleh tinggal lah kan. So saya tetap menanam lah juga. Kadang saya tanam serai sikit untuk kita guna, kadang-kadang kita malas nak, kadang nak masak-masak tengok kita dah tak ada daun sup kan. Jadi adalah pilihannya, dan kadang-kadang tu saya tanam juga sikit-sikit ular-ular macam pegaga tu, kalau misalnya tak ada apa sayurnya, bolehlah petik makan kita punya tanaman kan. So kat dekat kawasan saya ni tak luas sangat lah. Ya, tu sebabnya saya tak ada buat landscaping, sebab saya bila ada pokok yang saya nak tanam, saya tanam di ruang yang sedia ada, yang ada. Mana saya tahu oh tu kosong tu, saya jumpa macam baru ni saya dapat benih anak pisang tanduk daripada Dr. Abdullah. Saya tanam, saya tengoklah mana-mana tempat yang kosong tanam. Jadi landscape-nya tak adalah yang teratur lah, yang dirancang tak ada. Saya tanam macam mana-mana ruang yang kosong sebab kawasannya yang terhad. Dan dulu mula-mula saya tanam di tanah, ya. Tapi masa banyak sangat ya musuhnya. Tiba-tiba saya tengok pokok saya dia punya kulitnya dah dimakan siput lah. Saya masa mula-mula dulu tanam, malam-malam saya keluar pergi tengok apa yang makan ni. Saya tengok siput tengah makan timun saya, apa semua dia ni. Jadi saya kata, oh kalau macam ni tak mau tanah lah. So saya start tanam dalam polybag, dalam pasu-pasu lah, ataupun ada apa barang-barang yang terbuang tu macam dalam bekas-bekas plastik tu, saya tanam lah apa tu, serai ke yang kecil-kecil tu kan. So kalau yang apa tu, saya tengok hidroponik buat ni, tanam apa tu kangkung. Oh saya pun dapat apa tu bahan binaan terbuang yang salur yang kita kata salur tu. Oh saya pun belikan penutup apa semua, saya tembuk, so saya letak bajet AB. Saya pun belajar bacalah juga apa bajet AB, masukkan, cuba buat, tapi tak berapa berjaya sangat lah. Walaupun tak berjaya tapi saya dapatlah makan hasil. So daripada situ saya isi masa lapang saya tu, memang saya orang yang tak ada nak, kalau ada pesta nak pergi pesta macam Dr. Mariam cakap tadi kan, saya tak ada sangat lah, tak berapa minat. Saya lebih minat duduk kat rumah, buat berkebun macam tu lah. So ini memang secara solo lah. Dan juga saya ada jiran yang juga berkebun, kadang saya suka tukar-tukar benih, kadang saya ada apa tu buah-buahan. So saya bagilah apa-apa hasil tuai saya selalu kongsi lah, ya. Dan semasa saya rasa memang sangat membahagiakan lah, ya, dengan berkebun bila kita tengok. Dan bagi saya ini satu terapi lah macam Dr. Mariam kata, sebab saya rasa kebahagiaan itu ada tiga, ya. Apa yang pertamanya, kita hendak apa yang kita jangkakan, apa yang kita nama, apa yang kita hendak. Dalam berkebun saya dapat itu. Dan apa yang kita dapat hasilnya. Dan yang ketiga, apa yang kita sayang, apa yang kita suka buat. So itu salah satu yang saya pegang lah, untuk saya rasa macam bahagia lah, gembira sangat apa yang ada. Dan saya baca juga di dalam beberapa artikel, dia kata kalau kita gembira, kalau kita, sebab berkebun ni merupakan satu riadah kan. So dalam satu riadah, so dalam bila kita beriadah tu ada beberapa hormon yang dikeluarkan. Contohnya hormon endorfin masa kita riadah, atau hormon serotonin, ya. Semua hormon-hormon yang mengembirakan kita, jadi kita tak ada hormon-hormon yang menyebabkan stres lah.
So saya baca, oh begitu rupanya ya. Kalau daripada segi saintifik, bila kita berkebun ada aktiviti lah, riadah ya. Kita ada hormon yang membantu kita untuk kita tidak stres ya. Kadang-kadang kita pun rasa aduh sakit badan lah apalah ya. Kalau macam apa tu masa-masa dah post kemo pun kita rasa macam nak recover, masa nak fasa pemulihan tu agak sengsara juga kan. Kita perlu buat, nak duduk tak kena, nak tidur tak kena. So kita pun masa bagi saya berkebun je lah. Kadang lupa dah sakit-sakitnya, kalau sakit badan terus berkebun je lah. So saya tak banyak yang tak banyak pun banyak juga lah ya. Pokoknya tak banyak, tapi banyak yang saya tanam. Saya lebih suka tanam pokok yang boleh tunjukkan gambar-gambarnya. Ni. Okey, ni tempat yang saya duduk sekarang lah. Okey, ini saya suka tanam pokok yang boleh dimakan lah. Yang berbuah, yang boleh diulam, yang ada macam pisang, kita boleh makan jantung, boleh makan buah ya. Kalau rajin, daun pisang tu kita boleh buat kuih kan, kalau rajin ya. So saya memang suka banyaklah pokok-pokok yang berbuah yang saya tanam. Uh, Kedondong ya, selalu saya makan sikit lah, kebanyakan yang jiran lah mana yang tak bagi je katanya, tak sebab banyak sangat kan. Itu yang saya rasa menambah kemesraan antara jiran lah kan, ukhuwah antara jiran. Kadang kita tak kenal, tiba-tiba berhenti aja, akak minta sikit kedondong boleh tak, ambil je lah, kan duduk mana. Kita pun mengeratkan silaturahim. Saya juga tanam banyak, tak ada banyak lah, sebatang-sebatang aja. Pokok mangga, cikonan masa dia berbuah tu alhamdulillah banyak lah dia bagi-bagi jiran. So saya pokok rambutan, pokok manggis, pokok jambu bol pun ada tapi belum berbuah lagi. Saya cantas supaya dia jadi rendah lah. Tinggi sangat tak sampai pula nanti. Lepas tu pokok orang Negeri Sembilan ni selalu pokok belimbing kan. Belimbing besi tu memang buat lauk lah. Tapi sebab sambal hitam tu tak buat lah. Agak panjang sangat masa ni kan. So selain daripada tu, saya juga tanam pokok pokok sayuran ni. Kat belakang saya ni ada pokok saya tunjuk gambar. Itu yang gambar tu okey. Yang ini pokok yang lagi satu yang sekarang ni tengah banyak berbuahnya, pokok betik lah ya. Ni ada burung seekor ni tiap-tiap hari memang datang. Maknanya dia sebab ada makanan kan. Tinggi pun ni dalam 20 kaki macam tu kan. So saya sayang pula nak tebang, ada binatang nak makan, biarlah. Sebab tinggi sangat, dan lagi satu dia buah ni tak tahulah benihnya daripada mana. Dia bertangkai. Jadi kalau dia ada 3 biji, kalau kita ambil sebiji, dua-dua pun akan jatuh. Sebab tinggi sangat memang saya biarlah. Selain daripada pokok buah-buah ni, saya juga tanam pokok apa tu herba lah ya. Itu saya tanya dalam grup ni, pokok apa ni, teringat dah. Saya tak makan sangat cekur ni. Saya boleh ingat sampai bila-bila cekur. Cekur ni saya tak berapa makan sangat. Kalau makan dia sendawa-sendawa. Itu yang saya kau tanam tu, biar je lah kalau jiran datang nak ambil, tanya ada cekur, bagi je lah ya. Saya cuba juga nak buat ulam tapi belum cuba lagi. So selain itu saya juga ada tanam pegaga. Pegaga ni pun agak suka nak hidupnya sebab sekarang ni ada siput lintah yang panjang, yang tak ada cengkerang. Siput yang tak ada cengkerang tu suka sangat makan benda-benda yang itu. Walaupun dalam pasu dia panjat tinggi pun dia panjat perlahan. Ini pun susah juga nak hidupnya. Lepas tu saya juga ada tanam apa ni ya, herbal, pokok kayu hitam. Lada hitam saya tanam pokok lada hitam dah banyak kali alih dah sebab nampak macam tak sesuai. So daripada sini saya belajar lah, oh yang pokok ni perlu cahaya, sebab saya tak rajin nak browse kan, nak baca pokok ni suka cahaya ke tidak. Saya tanam je. Kalau nampak dia lambat nak hidup, saya pindahlah tempat dia ataupun pindah dalam pasu. Okey, selain juga tu saya juga tanam next. Ini gambar-gambar bersedikit lah supaya jangan panjang sangat. Next. Okey, saya juga tanam pokok-pokok yang pokok sayur lah. Yang ini yang saya masuk bertanding tu ya, pokok peri katak. Memang tu ada sebiji. Peri katak ni memang
dia mudah hidup. Kadang-kadang tak sangka kita makan, bila kita masak tu kita campak kat dalam pasir, dia tumbuh sendiri. Tapi ni yang saya tanam lah. So susah juga nak tunggu dia satu masak, satu benda kan. Pokok peria ni selalunya saya tak goreng lah, saya buat ulam je. Ya. Pokok ni pun ni dah nak sampai takat akhir dah. Dia dah buah pun dah berapa cantik petola. Ni ada satu panjang. Dan juga pokok timun ni masa saya masuk juga gambar bertanding sebiji tu besar sangat ya. Dan juga saya ada juga pokok-pokok menjala yang saya sangkutkan dekat tingkap lah. Saya suka tengok ya. Ini yang saya duduk membelakang ya. Ini kumpulan pokok apa ya, bunga kertas. Bunga kertas ni senang aja hidupnya, memang daripada dulu saya ni dah usianya dah panjang dah banyak dah ni. So next, saya tunjuk gambar je. Next, ini buah-buahan yang saya petik lah, kadang nak makan, kadang nak bagi jiran. Ini saya ada juga, saya tanam pokok pokok gajus ya. Pucuknya ni saya tanam untuk apa tu, untuk makan pucuk je lah. Tak pernah berbuah. Pucuk je potong, pucuk je ambil buat ulam. Dan buah jambu ni baru saya tanam dalam 2 tahun kot baru belajar berbuah. Pokok jambu air bertih kan. Ini kalau dapat sedap ni. Cecah kicap. Okay, next. Okay. Okay. Dan balik-balik kepada yang saya simpulkan lah. Boleh saya simpulkan bahawa memang berkebun ni terutama bagi yang pesakit-pesakit kanser ya, memang sesuatu yang mengembirakan lah, yang buat sesuatu yang kita boleh isi ruang untuk kita untuk kita isi, jangan nanti tak tahu apa nak buat, tidur je kan. So kita boleh isi ruang kosong kita untuk kita ngisi masa lapang dan juga kita dapat nanti makanan yang fresh lah ya. Dan seperti saya cakap tadi, apa yang kita dalam hidup ni yang membahagiakan kita adalah apa yang kita rancangkan apa yang kita dapat, apa yang kita boleh kongsi ya. Itu yang satu yang saya rasa satu kebahagiaan lah untuk saya ya. Saya jaga sahabat-sahabat yang lain pun akan rasa sebagaimana yang saya rasa lah sebagai pesakit kanser ni. Kita rasa macam kita tak berapa, bagi saya lah, saya rasa tak berapa sekuat orang yang tak sakit. So jadi kalau kita rasa kita lemah, kita cari kitanya kekuatan. So bagi saya rasa saya lebih cenderung memilih untuk berkebun Saya lebih tak perlu nak keluar banyak ya. Kita duduk, kita buat kerja kita. So bila kita ada aktiviti, ada riadah, kita akan ada hormon ceria daripada badan kita akan dikeluarkan dan kita akan jadi lebih sihat. So dengan itu saya ucapkan terima kasih pada semua yang berkongsi dengan saya dengan hobi saya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Nurella. Alhamdulillah. Saya pula rasa macam nak jadi jiran dengan Dr. Nurella dekat Bukit Mahkota ya. Kita cari rumah lah. Dekat-dekat tu ada rumah kosong dah Dr. Nurella. Ada. Nak merasa ya hasil daripada kebun Dr. Nurella. Alhamdulillah. Jadi kami sangat bertuah lah pada pagi ni ya, penonton semua di Zoom meeting dan juga di FB Live. Boleh menulis atau menaikkan soalan dan kita akan buka juga. Sebelum tu kita nak tanya balik dengan Dr. Mariam Omadin. Bersedia Dr. untuk soalan? Saya ada satu soalan ya Dr. Mariam. Jadi Alhamdulillah, selain daripada teknik tadi tu, saya nak tanya berkenaan dengan grounding ataupun earthing Doktor. So ada yang cakap kata grounding dan earthing ni juga merupakan satu terapi untuk kita mengeluarkan semua toksin-toksin di dalam badan dan menerima tenaga katanya daripada tanah itu untuk memberikan sedikit kekuatan ataupun semangat baru ke dalam diri kita. Boleh Doktor ceritakan sedikit? Saya selama ni saya ingatkan bila kita
tak pakai kasut atau berkaki ayam, nanti masuk cacing kan. Orang tu cakap mesti kita pakai selipar masuk dalam Okey. silakan. Terima kasih. Memang saya teringat juga nak sebut tu. Salah satu terapi fisiologikal lah kita panggil ya, yang mengurangkan stres pada kita selain daripada tanam tu ialah kita banyak bermain dengan tanah sebenarnya. Kalau cuma orang sekarang macam banyak pakai sarung tangan apa semua, sebenarnya boleh je kita gunakan tangan. Cuma yang saya tak berani nak bagi terus kata good tu kena ambil kira kalau orang tu kecil manis diabetes misalnya, bila kalau dia berkasar sangat dengan tangan tak sarung tangan, kalau luka uh, boleh membahayakan dia lah ya. Lagi satu dari segi tanah, sebab bidang ni saya ada mula-mula dengan diploma, kita takut kita dapat penyakit kalau kita main tanah, kena tanah. Dulu ada tetanus. Sekarang macam tetanus dah pupus. Tapi tetanus ni ialah virus yang ada dalam tanah yang boleh membawa maut. Tapi saya tak pasti, kena tanya orang kesihatan lah sama ada tetanus masih wujud di Malaysia ataupun dah pupus. Sebab dia boleh masuk melalui luka. Kalau kita luka, kita pegang tanah, dia boleh masuk. Dan kesannya ialah kesan dia dia jadi tetanus ni selalu kita terus jadi lumpuh lah. Kancing gigi. Tetanus. Siapa yang dalam medicine tahu, saya tak boleh explain. Sebab kita ada anti-tetanus kan. Kalau ada anti-tetanus, dulu kita ada anti-tetanus. Saya daripada sedang semua kena cucuk dulu baru dibenarkan pergi buat chef farm semua. Sekarang ni macam saya jarang dengar, saya tak pastilah. Tapi just precaution. Ya, precaution kalau kita luka, kena tanah, itu antara bahaya-bahaya yang lebih daripada bakteria biasalah. Itu saja yang saya nak. Cuma mungkin satu je saya nak tambah. Kita banyak cerita tentang hobi-hobi secara bersendirian. Sebagai pakar psikologi, saya nak ingatkan juga ada satu dimension penting dalam kita nak mengurangkan stres, mewujudkan happiness, ialah silaturahim. Itu terbukti di dalam kalau kita tengok dalam hadis pun terbukti, dalam kajian psikologi luar negara pun terbukti bahawa orang yang merapatkan silaturahim dengan orang lain lebih panjang umur mereka. Ini saya selalu, penutup saya semua ceramah pun yang inilah. Sebab merapat hubungan ni bukan bersosial ya. Banyak orang salah angkat, ingat bersosial tu merapat hubungan. Tak, ramai orang masuk persatuan bersosial, lebih banyak pula musuh jadinya. Maksud saya merapat hubungan ni, kita banyak aktiviti menolong atau bersama dengan orang yang dalam kesusahan, menggembira ke orang. Itu maknanya maknanya ni silaturahim. Saya nak cakap tu saja. Terima kasih kepada Dr. Mariam. Dalam bahagian soalan ya, kita ada satu soalan daripada peserta yang mengatakan bahawa jika banyak guna tangan korek tanah nak angkat pasu boleh menyebabkan bengkak tangan ya, limfedema. Jadi bengkak tangan ni adakah kita boleh atasi dengan cara lain ya doktor? Mungkin kalau banyak angkat pasu tu kita boleh minta orang lain tolong ya doktor, macam doktor cakap tadi, secara berjemaah dapat bersilaturahim kan. Kalau dengan suami tu mungkin boleh bermanja-manja dengan dia kan, nak minta dia yang tolong angkatkan pasu yang berat-berat mungkin doktor ya. Ya, saya ingat doktor dah menjawab soalan tu. Ini risiko kalau kita terlalu asyik. Kalau kita dah seronok sangat, asyik, kita lupa tentang keselamatan kita tu, nak kena ingat-ingat. Terutama wanita ya, kalau berumur, kalau dia berdiri, dia angkat berat, memang bahayakan rahim dia akan turun dan semua tu. Perkara yang kena ingatlah.
Kalau Ha. kita buat, kalau kita seronok sangat, kadang kita lupa kita yang susun batal kan. Kan? Masa buat tu tak ingat doktor ya, nampak Ya, cantik je masa yang tengah susun. seronok tu nak cantik tu, kita lupa. Ha. Tapi kalau umur masih muda, lagi satu, jangan buat masa berdiri lah. Kalau kita angkat yang berat, kita pastikan kita duduk dulu baru. Jangan kita berdiri, kita tunduk angkat berat, lebih berbahaya lah jika dibanding kalau kita duduk dan kita angkat berat. Ya betul doktor, bagus peringatan tentang posture dan juga berhati-hati semasa membuat kerja-kerja berkebun, especially mengangkat pasu-pasu yang berat, boleh dapat slip disc doktor juga ya. Betul. Ya, doktor dah. Ini pakar perubatan dah bercakap. Memang itu salah satu bahaya angkat berat. Memang umur dah berumur. Ya, kita punya tulang dah tak kuat. Kita pula kurang makan vitamin-vitamin kalsium dan semua. Kemungkinan untuk berlaku tinggi. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Kita mungkin beralih soalan kepada Dr. Norella. Sebelum tu Ya. saya ingin petik sebuah hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa baginda bersabda, sesungguhnya dunia ini manis lagi menghijau dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyerahkan urusan dunia ini kepada kita semua. Jadi ya Dr. Norella, macam tadi pokok-pokok buah-buahan Dr. Norella semuanya manis-manis belaka. Jadi orang nak tanya, apa rahsia petua? Dr. Norella dapat hasil daripada kebun, cantik-cantik, gemuk-gemuk, sihat-sihat, semuanya tu. Ada petua ke? Ada tips ke? Ada rahsia apa Dr. Norella dalam memilih tanah ataupun baja dan macam mana? Kalau boleh dikongsikan lah, kalau bukan rahsia lah. Kalau rahsia tu tak boleh kongsi ke doktor kan? Kalau Tiada boleh rahsia. dikongsikan, Okey, silakan. okey. Tiada rahsia. Saya sebab daripada lama saya try and error je. Cuba. So saya beli dekat nursery, beli yang ni tak berapa naik. Beli yang ni, lepas tu saya buat bacaan lah. Saya buat dah online yang apa yang daripada Indonesia kata campur macam ni, campur macam ni. Saya pun buat lah. Banyaklah yang saya baca dan banyaklah eksperimen yang saya buat macam mana nak jadikan dia sembuh. Tapi yang pokok-pokok yang di atas tanah ni saya senang aja. Saya ada dekat kawasan saya ni ada orang bela kambing, so saya belilah tek kambing tu kan, saya tabur je lah dekat yang apa tu, yang pokok-pokok yang atas tanah ni. Lepas tu kita saya kambus lah. So setiap bulan tu saya beli baja tanah berbaja lah daripada kat taman ni jugalah. Kita sokong lah ya ekonomi anak-anak muda yang baru nak belajar buat bisnes, nursery kecil-kecil ni. So saya belilah. Saya call aja, nanti hantar 10 beg tanah baja, so dia hantar. So saya guna. Lepas tu saya campurlah juga dengan sekam bakar. Sekam bakar sikit apa semua. Saya tengok, saya baca lah, katanya 3-2-1 macam-macam formula lah. So saya try and error je lah. Tapi yang pentingnya pada sesuatu masa tu saya mesti ada baby lah, baby yang saya yang akan fokus ya. Katalah sekarang ni baby saya pokok timun dengan pokok petola. Jadi sepagi-pagi buka pintu je dah nampak dia, saya pergi tengok apa semua. Kadang ada ulat tu, tangkap ulat picit macam tu lah. Saya memang tengok ni dah akar je terbuka, dah terberdedah tu, saya ambil tanah, saya tutup. Memang perlu ada baby macam tu lah. Lepas tu cakap, ini dah ada 2-3 buah ni, boleh kasih siapa ni? Hari ni tak nak makan lah kan, dah muak selalu sangat. So telefon jiran, ndak tak ni apa ni? Kata ndak, kita bagi je lah, nanti sekejap dia akan hantar kan. So kawalan serangga tu kadang saya ada beli kawan saya buat baja organik. Dia semua cecair yang dibuat daripada bahan-bahan organik lah, bahan-bahan alami. Tapi dia perlu spray. Masalah saya spray kadang sebab dia benda bahan organik, dia ada particles kan, jadi tersumbat selalu. Kami banyaklah bangkai spray tu kan. Jadi pun bagus, bajunya bagus, tapi kalau baju organik ni kita kena hari-hari buat lah, seumur 2 hari sekali macam tu. Ada yang organik, ada tak organik tu jarang lah. Selalunya kalau tak organik pun, kalau saya beli baju teh ayam tu beli yang dah siap lah.
ada baja kambing pun dah siap. So kebanyakannya saya menggunakan baja organik lah juga namanya ya. Untuk kalau buah-buah ni kan selalu lalak buah sebab kawasan saya ni tempat lain tak ada pokok kan, tak ada pokok. Pokok-pokok dia orang tanam sikit-sikit je lah. Kebanyakan tak tanam apa-apa pun. Jadi serangga semua bertumpu kat rumah saya ni, bukan main banyak lah macam butterfly. Kupu-kupu pun banyak. So semalam saya kena apa tu kelingata kan. Tak perasan lah ulat bulu tu gatal lah. So memang saya gunakan perangkap yang X-Raten ya. Saya beli kat Shopee bentuk botol tu. Lepas tu letakkan macam hormon dalam tu. Nanti serangga buah tu ya, lalat buah tu datang. Jadi boleh kawal lah. Saya punya mangga kalau start aja mula berbunga saya dah letak lah. Tapi sekarang ni pun saya sentiasa letak lah untuk kadang-kadang kedondong kita rasa macam tak ada musuh tapi dia apa tu enjet juga ya lalat buah tu, mungkin tak ada makanan lain kot. So yang lainnya tu tak ada formula lah, tak ada tips. Saya time masa tu apa yang saya suka saya tu hari ni dia macam layu kenapa ya? Kurang air ke? Saya memang ada fokusnya lah hari satu masa ni. Lepas ni saya rasa habis timun dengan petola ni saya dah get ready, saya dah semai, dah tanam baru nak hidup dah menjala kacang panjang dengan kacang botol. Kacang botol tu lagilah banyak dia punya hasil kan. Nanti Dr. Niza kalau nak nanti beritahu je lah. Nanti saya hantar. Itu je lah, tak ada rahsia, tak ada rahsia. Bolehlah saya tuntut lepas ni Dr. Nurella. Okey. InsyaAllah kalau buahnya banyak. Alhamdulillah. Jadi kita tahu bahawa berkebun ni bukan sahaja dapat memberikan manfaat kepada orang yang menanam punya, tetapi juga dapat memberi manfaat kepada orang lain juga, jiran-jiran. Dapat merasa sama-sama hasil daripada tanaman ya. Dan bukan sahaja tanaman tu sihat disebabkan penggunaan baja-baja bahan pesticide yang organik, yang tidak ada bahan kimia yang berbahaya, tetapi juga memberikan manfaat juga kepada minda, kepada spiritual ya. Jadi ada banyak, kita tengok Dr. Nurella pun pagi ini sangat ceria dengar bunyi kokokan ayam di sekeliling halaman dia. Jadi doktor, kita kembali kepada Dr. Mariam. Ada soalan daripada peserta sebelum ni yang dah hantar sebelum sesi Zoom ya, dan dia bertanya apakah ya kaedah ya supaya hobi ataupun teknik penanaman atau berkebun ni menjadi konsisten, doktor. Bukan hanya hangat-hangat teh ayam. Tadi guna baja teh ayam, ni hangat-hangat teh ayam. Mula-mula macam syok, macam berkobar, beli semua alat-alat, beli pasu, beli baju, beli semua online. Tiba-tiba macam bila dah boring tu, biar je. Lalang pun tumbuh, pokok pun mula layu, kering, tak berjaga. Lepas tu bila lambat sikit keluar hasil dia tu kan, Dr. Mariam, macam dah hilang semangat lah kan. Macam orang lain macam gemuk je aku punya, macam tak sihat je kan, tak dapat hasil yang ni. So macam mana nak menanam semangat pula di dalam diri kita supaya lebih konsisten untuk mendapatkan hobi berkebun ni. Silakan Dr. Mariam. Okey, memang soalan tu memang baik sangat sebab bukan semua orang seronok beraktiviti hobi berseorangan. Saya rasa terutama di kalangan kita orang-orang Melayu, basically we are dari segi psikologi, basically we are social by nature. Jadi kita tak boleh buang tu. Jadi salah satu cara yang saya rasa dah ramai orang di perumahan taman-taman buat, iaitu mereka ada satu grup yang minat tanaman, macam small club lah, bukan club, gang lah. Kita panggil gang gardening lah. Ataupun geng tu dalam, jangan ramai sangat, 4-5 orang pun tak apa, start 4-5 orang. Kita tak nak dia menjadi sosial, tapi geng ni dengan adanya geng, dia akan bagi motivasi. Sebab bila orang ni buat berjaya, yang ini boleh datang tengok. Yang ini berjaya datang tengok, yang mana tak menjadi, yang ini boleh datang pula. Jadi masuk ke elemen social factor interaksi tu dalam berkebun tu, saya rasa lebih baik. Saya dah tengok banyak dah perumahan buat. Mereka jadi kelab
dia mungkin jadi seronok pula. Jadi lama dia masak pula sama-sama pula dia masak apa yang dia ni. Jadi itulah cara rasanya untuk orang kita yang banyak yang nak cuba do it in a group. Buat tempat masing-masing tapi ada gang. Boleh beli benda sama, boleh beli kan, boleh bersembang, boleh ada Facebook sikit, boleh tunjuk aku punya matilah apa nak buat kan, ada komunikasi dan seterusnya. Dari segi psikososialnya yang itulah. Masya Allah, bagus ya idea tu. Kita boleh buat kebun komuniti macam ni Adam komen. Ya, kita ada geng ya. Geng berkebun ataupun geng gardening macam Dr. cakap tadi. Sama-sama pergi beli, sama-sama menanam, sama-sama memberi semangat, sama-sama berkongsi hasil supaya dapat memberikan lebih motivasi kepada sahabat kita yang lain. Jadi kita Tak payah ramai sangat. Tak payah ramai sangat. Dia tak ada ramai sangat. Jadi untuk pengetahuan Dr. Mariam dan juga Dr. Nurila, kita baru sahaja, baru sahaja menjalankan satu pertandingan berkebun di kalangan ahli-ahli Canwork dan insyaAllah pemenangnya akan diumumkan pada 2 hari bulan Oktober nanti. Jadi mungkin ramai di sini penonton Zoom dan juga Facebook Live ada yang merupakan pemenang ataupun peserta yang akan menerima hadiah lumayan pada 2 hari bulan nanti insyaAllah. Okey, kita beralih kepada soalan untuk Dr. Norella ya. Ada yang tanya berkenaan dengan penanaman cara hidroponik. Ada tak Dr. Norella buat tanaman hidroponik? Ada tapi tak saya buat satu cuba sikit satu jalur. Saya tanam kangkung. Kena sebab kangkung tu kan dia bukannya saya kecil. Jadi hasil pertama tu okey, hasil kedua tu kita kena rajin ganti. Tapi kena rajin ganti. Kalau tidak kita biar aja, kalau macam kita tanam kat tanah, kita dah potong biar aja, nanti dia bercambah-cambah lagi kan. Sedang ini kita dah bila kita dah tuai tu kita kena ganti balik sebab dia punya batang asal tu akan mati. Jadi kita kena selalu gantilah, habis je ganti lain, habis je ganti lain dia punya material. Ada saya sebab saya guna tanah, sebab saya fikirkan makanan dengan, tapi bawahnya kita letakkan baja AB itulah. Saya letak medianya tanah sebab saya fikir tanah lebih banyak minerals kan daripada kita guna kapas, kita guna tu. So buatlah tapi tak berapa, tak jadi yang utama lah. Saya nak tanam tu saya buat dalam sekali goreng untuk diorang makan je macam tu. Ada sikit lah. Sebagai pesakit kanser ya doktor ya, mungkin doktor boleh berkongsikan pengalaman sebab ada di sini soalan daripada peserta yang tanya ada tak buah ataupun sayur yang perlu dipantang jika seorang pesakit itu berada di dalam tempoh rawatan terapi, ataupun boleh jadi tak makanan ataupun sayuran daun yang terhasil daripada kaedah hidroponik itu mempunyai nitrat yang tinggi, bila disimpan lebih daripada 3 hari dalam peti sejuk akan menyebabkan pengeluaran nitrosamin, iaitu karsinogenik penyebab kanser. Itu saya pun tak boleh nak komen lah sebab saya pun tak ada pembacaan mengenai sayur dan bila disimpan dia ada keluarkan bahan-bahan yang karsinogenik ya. Bagi saya masa saya fasa kemo memang saya tak pantang lah kan. Orang kata jangan makan daging, jangan makan gula kan. Kebanyakan kata daging dan gula itu ubat untuknya sel kanser. Tapi masa saya kemo, saya memang tak lalu benda lain. Saya lalu sup. Saya sedapnya sup tulang. Saya memang itu je yang sup tulang dengan kerang. Itu je yang saya suka. Lepas tu sayur, saya brokoli, kangkung, apa yang saya tanam lah, saya ingat macam asalkan saya kenyang, itu je. Dan saya rasa saya ada tenaga lah. Saya tak ada pantang-pantang lah untuk sebab masa
onkologi, masa saya tanya onkologi, doktor, dah lepas masa kemo ni tak ada ke benda-benda yang pantang? Saya tak perlu jumpa apa tu nutritionist ke kan? Ada pakar pemakanan ke untuk nak berpantang ni kan? Takut nanti tak ada tenaga pula. Dia kata buat apa kau nak pantang-pantang, kau makan aja. Semua benda tu ada zat dia sendiri. Dia kata kau nak pantang-pantang apa? Makan aja. Apa yang kau selera makan. Oh, saya kata, oh macam tu boleh kan? Tapi orang cakap gula tak boleh, daging tak boleh. Dia cakap makan aja. Sebab itu semua sumber mineral untuk kita nak kuat balik kan. So saya kata, okey lah. Tapi saya memang masa tu memang tak ada pantang lah. Pantang lalu apa yang saya lalu lah. Tapi ada juga yang saya tengok pun tak lalu kan. Tapi yang saya lalu, sesayur tu saya lalu, selalu saya buat sup lah yang saya suka masa saya kemo. Masa radioterapi memang tak ada masalah. Tapi kemo lah, masa kemoterapi tu memang saya makan sup-sup lah. Sebab saya masak sendiri. Itu je lah, tak ada. Alhamdulillah. Bagi saya tak ada pantang. Tapi tengok orang lah juga. Ya. Dr. Nurila masak sup tu agak-agaknya petik daun sup, daun bawang dekat tepi-tepi kebun kan? Ambil je, tanam campak je kan. herba. Tumis. Dia macam chef-chef antarabangsa Italian dekat dalam channel Food Network tu kan. Pandang belakang, petik-petik, masuk je dalam campak kat dalam Itulah. tu. Tu dah macam level chef tu, Dr. Nurila. Alah, sendiri makan je, sendiri chef. Alhamdulillah. Jadi Selera. kita sangat berterima kasih kepada Dr. Nurila yang telah berkongsi kepada kita mengatakan bahawa ada 4 jenis hormon ya. 4 jenis hormon yang kita boleh dapat semasa kita berkebun. So apa dia hormon tadi yang kita sebut? Nombor satunya adalah hormon dopamin, yang keduanya oksitosin, yang ketiganya serotonin, yang keempatnya adalah endorfin. Jadi semua ni kita boleh dapat. Tak perlu Hormon nak ceria. cari. Semuanya hormon ceria yang kita boleh dapat keempat-empatnya dalam satu hobi, satu aktiviti itu berkebun. Jadi Alhamdulillah. Jadi kita ada nak kongsikan kebun Dr. Mariam pula. Rupanya kebun doktor berdua ni panel kita ni sangat-sangat menarik untuk kita kongsikan kepada peserta-peserta pada pagi ni. Silakan. Kat mana Dr. Mariam boleh ceritakan? Yang gambar-gambar, yang itulah tunjuk gambar-gambar, saya ceritalah sikit. Ada gambar bunga tu kan? Okey. Okey, pada saya basic tanam bunga tak seteruk tanam sayur. Sayur lagi teruk. Sayur intensif. Tapi bunga ni tak berapa intensif sangat. Kita boleh beli dekat unit, beli yang dalam polybag. Kalau cutting lambat sikit. Kalau nak cepat, beli yang siap dalam polybag dan kita boleh tanam. Cuma yang basicnya semuanya baja NPK. Dan kena jurus cukup air. Doktor ni pun mesti setuju dengan saya. Siapa suka pertanian akan setuju. Kena cukup air tu yang banyak kita cuai. Kena sangat cukup air. Jurus bukan jurus banyak basah-basah, tapi jurus sampai banjir. Dan lagi satu, kalau tanam pokok, kalau nak berbunga banyak, jangan takut pruning. Jangan takut pruning, sebab pruning yang menambah, macam kata contoh yang kat depan ni ini dah tua, ada pokok apa dia panggil pokok ni, bukan Heliconia ni, pokok Frangipani. Pokok ni banyak Kemboja, perancang kemboja. sebab diprun awal-awal lagi. Jadi tak banyak daun tapi akan jadi banyak bunga lah. Itu satu petua dia kalau pokok berbunga. Kalau sayur tu kita tahulah kena banyak baja, banyak ada. Kalau pokok creepers ni memang kena prune. Jangan kita sayang, kita banyak sayang tu, kena prune. Dan yang kalau kita nak dia kena banyak matahari, maknanya mesti tanam di tempat yang terbuka. Kalau kita nak tanam tepi rumah juga, pastikan bunga tu dipilih di tempat yang menghadap pokok tu, sekurang-kurangnya ada satu bahagian menghadap matahari, naik. Sebab saya tengok pokok naik lebih banyak
bagi di sudut yang matahari naik. Ni pemerhatian saya lah, saya pun tak biasa di rumah, tak tahu lah yang dia punya artifak bahagian bunga ni, tapi memang dia akan naik apabila dia menghadap matahari. Jadi kalau pokok buah pun sama, kalau yang menghadap matahari lebih banyak berbunga, mana lebih banyak berbuah lah. Lain-lain tu rasa saya nak, basicnya nak rajin dan nak minat je kot. Apa saja bidang pun sama lah. Kan doktor? Assalamualaikum. Boleh saya masuk tak? Dr. Boleh. Mariam Rohani je. Hai, okey Rani. Okey. Saya nak saya suka bergemar jugalah berkebun, tapi tidak segemar Dr. Yusof. Dia lebih suka menanam di lapangan, maknanya kawasan rumah. Tetapi saya ni suka tanam benda-benda yang boleh menghiaskan ruangan saya. Maknanya I like to have, kalau saya pergi rumah kawan, saya minta cuttings, dan daripada cutting tu saya akan biak. Saya tanam dalam pasu kecil-kecil dan saya biak hingga jadi banyak, dan sometimes I give away all these pokok yang saya biak lah. Okey, itu satu perkara yang saya rasa mungkin those people undergoing therapy can also do, ya. Maknanya you tanam pokok-pokok bunga yang senang nak ni. For example, like money plants, Money plant. pokok-pokok yang senang hidup lah, Dr. Norella. Pokok-pokok Ya. yang saya tengok, pokok-pokok yang you tanam tu adalah pokok-pokok yang senang hidup. Saya Ya. nak juga bagi sedikit tips ya berkenaan dengan fruit flies yang datang menyengat buah-buah dan sayuran yang nipis tu. Okey, fruit flies dia adalah sejenis lalak buah yang suka kepada mana-mana buah-buahan ataupun sayuran yang berbuah yang kulit nipis. Ya, betul. Maknanya only the female will lay eggs. So jika you pasang trap, di fruit fly trap tu, dan pakai attractant, hormon tu, attractant, dia sebenarnya menarik hanya yang jantan masuk. Yang betina still around. Okay. So only the males will go to the dia panggil apa, perangkap tu, perangkap lalat buah. Dan the attractant yang dijual dalam Shopee tu hanya attract male sahaja. Jadi female masih lagi around our kawasan. Cuma populasi jantan tu berkurangan lah apabila kita trap. Okey. Jadi cadangan saya kalau kita tanam katalah satu pokok timun, pokok apa, petola. Yang saya tengok tadi, you tanam petola, you tanam timun, you tanam peria. Maka kalau macam mangga, kalau pokok tu rendah, is encourage that you bungkus awal-awal lagi. Pakai kertas surat khabar saja. Itu secara mekanikal lah kawalan fruit fly tadi. Kalau kita nak pakai insect spray, saya cadangkan you beli yang jenis yang because kalau petola ni it's not worthwhile spray, actually you just bungkus je lah. Saya rasa lah, because kita ada untuk makan satu keluarga saja, jadi you tak tanam banyak kan. Ya, betul. Jadi saya rasa bungkus tu dengan surat khabar tu sangat baik. Tapi sekarang mereka juga guna plastik bag roti, tapi kena buat lubang sedikit, lubang kecil untuk remove the Air. peluh ya. Okay, satu. Dan saya nak tanya Dr. Mariam ya, Dr. Mariam. You say gestalt ni talking to plants. What about talking to animals? Is it still called that gestalt? Talking to cat, animal kesayangan tu, is it the same? Saya pun terlalu cepat ringkas. Itu contoh. Sebenarnya gestalt maknanya kita touch, menyentuh dan juga memegang apa-apa objek yang kita rasa rapat.
Kerana kalau orang yang rapat, kalau orang tengah stres, memang biasa lah buat tu. Kalau dia pegang kucing tu kan, dia pegang urut kucing. Apalah nama kucing Omel. Kenapalah, kenapalah cik abang tu tak juga balik-balik misalnya. Itu salah. Ataupun barang pun boleh. Oh ya. Kalau orang yang suka, apa yang dia suka lah. Suka yang dia selalu pegang. Kalau saya biasa suka bawa, kalau buat latihan gestalt ni, saya suka bawa tepi laut. Tepi sungai yang banyak batu, banyak pokok. Lepas tu saya suruh pelajar tu pilih. Dia jalan dulu. Dia jalan round, scan. Kemudian dalam banyak-banyak dia scan tu yang mana yang menarik perhatian dia. Yang itulah dia sentuh. Jadi bila dia sentuh tu, sebelum tu kata dia ada seseorang yang signifikan dalam hidup dia, sama ada signifikan yang positif ataupun signifikan negatif, boleh dua-dua. Jadi bila dia pegang pokok tu, ataupun batang dia ke, daun dia ke, dia cakap lah seolah-olah dia bercakap direct speech. Direct speech pada orang tu. Dan dia Dr. pegang, Mariam, kalau kata dia sayang, dia urut. Ya, ya, saya nak share ya, ya Dr. macam Rani. abang saya, dia kehilangan anaknya Okey. to cancer lah ya. Dia meninggal in November, and he is not over yet. Maknanya dia masih lagi teringat. Dan saya perasan salah satu, salah satu cara di mana he tries to overcome his feeling, masih lagi rasa teringat kepada anaknya, ialah dia uh, dia pergi Bali baru ni. Dia pergi Bali dan dia mendaki one of the mount dekat Bali tu. Oleh kerana itu adalah pesanan anak dia kepada bapa dia. Dia kata, dia kata, if you go to Bali, you must climb this mount, dia kata, bukit ni. Jadi apabila ayah dia, abang saya naik dengan isteri dia, the father and the mother lah, go up. And they are, mind you, 78 years old, and the wife is also 78 years old. Naik. They are the oldest to go up the mount. But apabila dia naik tu, dia rasa macam, he was talking to, macam seolah-olah bercakap dengan anak dia. Surina, I have gone up to this mount as you recommended, and I'm happy that I'm here. I wish you are here. Something like that. Makna dia cuba mencari jalan untuk meredakan perasaan missing ataupun perasaan rasa kesunyian kerana kehilangan anaknya. Jadi boleh mengatakan macam you kata tadilah, macam Dr. tu kata, mengeluarkan hormon oksitosin dan juga endorfin. Jadi ialah satu cara dia buatlah, maknanya Betul. you talk to, even though the person is not around, but you're still talking. Tetapi salah satu cara, itu salah satu cara lah. Cuma kalau orang tak tahu, Dr. Mariam, orang tak tahu, dia kata, what is this person talking to himself? You know what's happening to him? Betul. So jadi tanggapan orang pula lah terhadap ni. I'm just sharing lah, I'm just sharing. Yes. Thank you, Dr. Rani. Memang itu yang dia buat tu sebenarnya adalah pendekatan gestalt therapy. Kalau kita rindu orang tu, kita anggap orang tu ada di situ, dan memang dia akan bercakap, especially kalau orang yang ada unfinished business lepas meninggal. Maksud saya, dia sayang isteri dia, tapi ada sesuatu yang dia nak cakap tapi dia tak sempat cakap sebelum meninggal. Itu dipanggil unfinished business. Atau ada sesuatu yang dia sayang isteri dia, tapi ada sesuatu yang sebenarnya dia nak buat tapi dia tak dapat buat. Jadi bila dia buat macam tu, saya tengok dia panggil replacement therapy lah, mana dia buat pada orang lain. Itu sangat bagus untuk dia. Cuma ada benda-benda yang bahaya sikit bila dibuat seorang,
kalau tak ada orang. Misalnya unfinished business dia sangat deep, dia boleh sampai peringkat meraung tak boleh kawal diri dia misalnya. Itu je yang selalunya orang takut kalau yang buat best taklik. Kalau ada orang dekat dengan dia, dia buat, it's okay. Tapi kalau sampai satu peringkat, ada satu unfinished business dia nak lepaskan, lepas tu dia meraung sampai dia tak boleh kawal diri dia, itu je kita tak berhati-hati sikit lah kalau pendekatan dia panggil pendekatan you bring back the old memory into the present tu. Terima Okey. kasih. Terima kasih banyak kepada Dr. Rani di atas perkongsian dan juga Dr. Mariam ya. Banyak rupanya ya guest talk ni bukan saja kepada tumbuh-tumbuhan, ni kepada apa saja yang menarik dan yang boleh memberikan motivasi kepada kita. Jadi terima kasih pada Dr. Mariam. Saya nak beralih pada Dr. Norella. Ada satu perumpamaan ataupun analogi Dr. Norella. Ya. Ada yang cakap kata apabila buah ataupun bunga tu tak menjadi, ya, we must not fix the flower, but fix the environment. Yeah, we don't just throw the flower or just don't throw the fruit, but fix the environment. Kita mesti perbetulkan tanah, air. Macam Dr. Mariam cakap tadi, air kena cukup, kena jirus. Ya. So Dr. Nurullah, analogi ni, ya, betul ya kepada tumbuhan dan macam mana kita boleh apply atau kita boleh gunakan analogi fixing the environment ke dalam kehidupan seorang pesakit kanser. Kita ada benda yang tak betul, kita nampak bunga tu macam tak menjadi, tapi rupanya bukan bunga tu yang masalah. It's not the flower that is the problem. It's the Ya. environment yang perlu kita fix kan. Boleh Dr. Norella sila kupaskan. Ya. Ya, memang kadang kita tengok bunga, tiba-tiba ada bunga, tiba tak jadi. So kalau saya tengok, saya tanya Uncle Google lah, kenapa ni selalunya dia kurang baja lah kan. Selalu kurang baja, kadang terlebih baja pun ada. Terlebih baja, terlalu banyak sangat baja. So semuanya kita perlu, apa-apa pun kita perlu belajar lah ya dalam pertanian tu. Memang kalau ada sesuatu masalah tu memang ada sebab dan musababnya lah ya. So dalam hidup ni pun macam tu lah juga ya. Bila dikaitkan dengan kehidupan, kita rasa sesuatu yang tak kena tu, sudah tentulah kita mesti cari cara untuk kita mengatasinya lah ya. Bukan kita nak salahkan sebab ni sebab itu, tak, kita kena cari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Bukan kita nak timpa sesuatu tu kepada masalah tersebut. Kalau alam kita ni kan luas, jadi kita perlu ada banyak pilihan lah untuk kita nak betul memperbaiki sesuatu masalah, sesuatu masalah lah yang kita hadapi. So kalau kita tidak keseorangan sebenarnya kan kita ada kawan, kita ada online sekarang ni macam-macam yang kita boleh dapat. So yang baiknya kita bertanya pada orang yang lebih arif lah ya. Kadang kita ada kawan yang pokoknya cantik aja pokok kau ni, macam mana aku tanam tak jadi-jadi. Kan? Kita, aku buat macam ni. Kan kita dapatlah satu. So macam mana pun kita perlu ada apa tu, macam Dr. Mariam kata tadi, hubungan puah lah ya. Kata macam sekarang ni kebun komuniti kan famous. Saya dilantik juga, disuruh lah suruh jadi ketua. Tapi saya tolaknya sebab tak ada geng macam tu lah Dr. Mariam kan. Kalau kita nak ikut ketua ni, kita mesti ada pengikut. Kalau kita tak ada pengikut yang ketat, tak boleh lah. Kalau kita tak ada, semua tak jadi, tak boleh. Saya tengok saya tak ada support. Kita tak ada pengikut yang ketat tu, tak ada support. Saya kata tak payahlah lantik saya, cakap ada orang yang lebih baik. Sebab saya dah masa bekerja pun dah banyak pegang jawatan ketua kan. Dah malah lah nak beria-ia sangat lah kalau ni. So saya pun tolak lah. So dalam environment masyarakat ni, kita ada rangkaiannya, rantai yang kita boleh saling bantu-membantu ya, minta bantuan. Kalau akak punya ni bagus je, akak letak apa ya. So kita pun kongsi lah apa yang kita ni kongsi tu.
adalah perkara yang baik lah ya. Apa-apa masalah pun kita kongsilah. Untuk nak kita selesai masalah sendiri memang susah lah kan sebab kita berseorangan. Kita apa-apa masalah pun kita kena kongsilah, tanya pada orang yang lebih tahu, yang kadang lebih senior supaya kadang kita baru je nak nanamnya. Baru dah 3 bulan tak nak naik pun dah. Kita tanyalah, kita tanam tadi kita buat macam ni, kenapa kau punya buat macam tu boleh jadi? So kita, nanti tak apa. Dia kata, tak apa, nanti I kasih you yang satu pokok. Yang ada dah 2-3 pokok, kasih you sepokok. Happy juga macam tu kan. So saya rasa apa-apa pun, persekitaran amat membantu kita lah ya. Dalam kita meneruskan hidup untuk hidup yang lebih ceria lah ya. Kita tak nak semua ada masalah je semua lah. Sebab setiap masalah bagi saya ada penyelesaian. Ya? Itu je lah, Dr. Aniza. Terima kasih Dr. Norella. Okey, Dr. Mariam. Mungkin ini soalan terakhir daripada saya. Dr. Mariam, sebelum kita buka kepada penonton. Salah satu daripada manfaat berkebun itu bukan saja pada pokok, daripada tanah seperti earthing dan grounding tadi. Ada satu lagi elemen yang kita belum sentuh iaitu matahari. Dr. Mariam ya. So matahari ini juga merupakan satu elemen yang sangat penting di dalam kesihatan minda, di dalam dari segi penyumbang vitamin D ya. So Dr. Mariam, dari segi psikologi, apakah manfaat sun rays atau sunrise waktu pagi, ataupun adakah satu mudarat juga ya, sun rays ni kepada orang yang bercucuk tanam. Kalau kita kat Malaysia ramai orang tak suka berpanas ni, nanti dikata lama-lama nanti kulit jadi gelap lah kan, sunburn lah. So Dr. Mariam boleh kupaskan sedikit tentang manfaat cahaya matahari kepada psikologi. Saya kalau tanya tentang matahari kepada kulit tu tak berapa berani nak jawab. Sebab boleh jawab pun tapi kerana jawapan daripada Google je lah, bukan kepakaran dari bidang tu kan. Yang soalan kedua tu mungkin saya boleh jawab, yang matahari perlukan pokok tu kita tak boleh ubah pun matahari punya arah. Yang kita boleh buat ialah design kita punya kita punya laman tu, kita design. Kalau laman luas kita design berdasar pada keperluan pokok. Misalnya kalau pokok yang tak nak matahari banyak, kita kena letak dia lebih dekat pada pokok-pokok yang lebih besar supaya block daripada matahari naik. Ataupun kalau ada pokok-pokok yang boleh terus duduk di bawah pokok shade terus. Kalau yang leafy tu, jadi bila raya-raya baru buat keluar bawah depan. Dia bawah pokok, di bawah teduk dia memang menjadi sangat kan, macam lili, pokok lili semua kan. Tapi kalau pokok macam yang kat rumah saya tu, yang saya buat pokok pagar saya kat depan tu ialah pokok heliconia. Heliconia memang nak open, nak panas. Jadi sesuai lah. Kalau buat lili tu saya bubuh tepi yang ada pokok banyak, pokok besar. Jadi hidup juga lah dia. Itu saya ingat sense apabila kita dah lama buat kerja-kerja tanaman ni, kita akan nampak benda tu sendiri kot. Kita akan nampak faktor-faktor apa yang menyebabkan pokok. Ingat setakat tu saja. Terima kasih Dr. Mariam. Dr. Norella ada nak komen tentang matahari? Matahari memang penting lah ya, pembekal vitamin D. Kalau kita berkebun ni, kita akan jalan sana, jalan sini. Kadang saya setting ada 6-7 kilometer juga jalan, walaupun tempat kecil kan, pergi balik, ambil itu, ambil ni, apa semua. Kita pun jalan. Jadi kita terdedah kepada cahaya matahari, dan dia juga baguslah untuk perkembangan badan kita, untuk pertumbuhan tulang kita. So memang digalakkan lah untuk kalau tak morning walk tu boleh je jalan, kita buat kebun-kebun, pergi balik pun dah dapat cahaya matahari lah sebagai sumber yang bagus untuk kita punya kesihatan tulang.
vitamin C. Ya. Ya, itu je Dr. Niza. Alhamdulillah. Okey, kita sangat-sangat berterima kasih kepada kedua-dua orang panel yang telah banyak berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu tentang bercucuk tanam, tentang kesan-kesan positif bercucuk tanam ataupun berkebun ini kepada mental, fizikal dan juga kerohanian spiritual, especially kepada sakit kanser, kepada keluarga, bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga untuk keluarga, untuk carer dan juga bersilaturahim bersama dengan komuniti. Ya, saya ingin memetik satu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra ayat 44 bahawa Allah berfirman, langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya termasuklah tumbuh-tumbuhan sentiasa mengucapkan tasbih bagi Allah. Tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kita sebagai manusia tak faham akan tasbih-tasbih oleh tumbuh-tumbuhan mereka ini. Ya, jadi ya, bukan saja kita melihat pokok-pokok itu seperti bisu ataupun diam tidak menjawab kepada kita ya. Kita saja satu hala komunikasi dengan pohon-pohon, tetapi rupa-rupanya mereka juga ya, tumbuh-tumbuhan ini ada tasbih, ada doanya yang mereka angkat. Mungkin salah satu daripadanya akan Allah angkat dan memberikan uh, kata apa kemustajaban ataupun makbulnya doa kita mudah-mudahan. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Mariam Omadin dan Dr. Norila Sulaiman di atas perkongsian pada pagi ini.